Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid. Apa kabar? Semoga hari ini lebih baik dari semalam, insya-Allah. Baiklah, hari ini kita akan sambung pembelajaran kita bidang sirah, tajuk Wahyu Teragung, bahagian 2. Ya, murid-murid masih ingat kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendapat wahyu pertama? Mari Ustazah ulang sedikit, kemudian sambung pembelajaran kita. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisytiharkan menjadi nabi, baginda sering ke Gua Hira untuk beribadah. Inilah Gua Hiranya. Gua Hira terletak di atas puncak Jabal An-Nur. Masih ingat Jabal An-Nur? Iaitu Bukit An-Nur. Wahyu petunjuk jalan. Apakah kepentingan wahyu? Ya, kepentingan wahyu yang pertama ialah ia menjadi medium untuk mengetahui perintah dan larangan Allah. Ya murid-murid, kita sebagai orang Islam hidup mesti berpandukan Al-Quran dan hadis dalam mengejarkan perintah dan meninggalkan larangan Allah. Yang kedua, wahyu ini untuk mematahkan hujah orang kafir. Contohnya, orang kafir mengatakan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Maka Allah turunkan ayat Quran, Isa bin Maryam. Maksudnya, Isa anak Maryam. Yang ketiga, memberi penyelesaian kepada permasalahan manusia sepanjang zaman. Contohnya, anak derhaka. Dalam surah Al-Isra ayat 23. Wabil walidaini ihsana. Maksudnya, berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa. Allah turunkan lagi ayat فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Maksudnya, janganlah kamu berkata kepada mereka dan janganlah menghudik mereka. Ya murid-murid, jika anak-anak tidak pernah berkata maka tidak akan jadi istilah anak derhaka. Seterusnya, kepentingan wahyu ialah menjelaskan tentang perkara sam'iyat. Apa maksud sam'iyat? Iaitu sesuatu yang tidak dapat digambarkan dengan akal dan panca indera manusia. Hanya dapat diketahui melalui Al-Quran dan Sunnah. Contohnya ialah seperti syurga, neraka, malaikat dan lain-lain. Seterusnya, mengandungi iktibar tentang peristiwa terdahulu. Contohnya peristiwa Fir'aun yang ditenggelami air laut kerana ingkar untuk beriman dengan Allah. Iktibar peristiwa penurunan wahyu pertama. Yang pertama, Al-Quran ialah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mestilah menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup bagi mencapai kejayaan di dunia dan akhirat, insya-Allah. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gigih mendaki Jabal An-Nur untuk ke Gua Hira.
marilah kita mencontohi kesungguhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan semua perkara, terutamanya dalam ibadah. Iktibar yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada Allah walaupun masyarakatnya menyembah berhala. Kita mesti berpendirian teguh dan tidak terpengaruh dengan anasir-anasir tidak baik yang ada di sekeliling kita. Iktibar yang keempat, wahyu yang pertama ialah Iqra, iaitu bacalah. Murid-murid perlu tekun menuntut ilmu dan menjadikan amalan membaca sebagai tabiat. Apa lagi? Marilah beli buku banyak-banyak. Kesimpulan, marilah kita sama-sama dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai Muslim yang sejati dan menyambung dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi kesejahteraan kehidupan kita, insya-Allah. Jom kita selawat. Okey, tepuk Mumtaz. Alhamdulillah. Diharapkan murid-murid dapat memahami sesi pembelajaran kita pada hari ini, insya-Allah. Seterusnya, sila buat latihan dalam buku Aktiviti Pendidikan Islam muka surat 101 hingga 105. Kemudian hantar hasil kerja di Google Classroom. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.